And it's nothing alien. Awak dah belajar sebab kita dah belajar wave. Dan wave ni banyak anak-anaknya. Antara anak-anak wave adalah light wave, water wave, sound wave, apa lagi? Apa lagi ya? Banyaklah heat wave, apa lagi? Gravitational wave, ya di dunia ni banyak. So, chapter bab 6 ni kita lebih fokus. Kita nak specific down to a much detail topic yang namanya light. And ni a bit of revision sebab light juga undergo refraction, diffraction, interference sebagainya. Okay, so kita start dengan subtopic the first one which is 6.1. Saya hantar kat awak lah kan dekat group. Ada soft copy for textbook dan juga soft copy untuk modul. Okay, 6.1 refraction of light. Okay, ni klise lah kan. Pernah kan awak ambil straw, you put it in lagi obvious dekat air yang clear lah. Contohnya air sirap limau. Limau ais, apa lagi, ais kosong kan. You will observe that the straw will bend. Kan? Sepatutnya dia kat sini. Tapi dia melekuk sikit. Dah lah melekuk ke bawah. And awak nampak dia agak slightly magnified kan. Membesar sikit dia punya diameter. Slightly increase. Okay, sama juga dengan ni. Kalau kita ambil prism, kita letak in between the pencil, you will see nampak ni ada deflection. Macam dia terpisah, terslide ke kanan. Padahal tak ada. This is not a magic trick, just a phenomena yang namanya refraction of light. Kita belajar tu kan, sama ada towards normal ataupun away from normal. Okay. Kenapa berlakunya refraction of light ni? Again, revision. Dia occur sebab ada change in velocity bila travel from different medium. Different medium of what? Dia kena ada dulu masa chapter 5 saja, dia ada different density kan. Different density tu contohnya air dengan water, air dengan glass, different density. Tapi saya nak jawab the perfect term, the exact term kita tak panggil density. Okay, siapa ingat apa formula untuk density? Density yang biasa. Awak dah belajar kan sains. Ataupun simbol dia macam ni. Kalau density sekolah lower form dulu. Rho kan macam ni. Tapi ingat formula dia apa? Tulis kat komen. Yes. Mass over volume. Itu density, tapi untuk light kita tak pakai the word density. Kita pakai perkataan optical density. Apa benda pula ni? Optical density. Optical density ni adalah density yang affect movement of light. Dia affect, senang cerita lah They affect light velocity ataupun speed. Tak kisah. Okay. Dan apa hubungan antara optical density dan juga density? Adakah sama? Tak sebenarnya. Contohnya, okay. I give you a good example. Ada kat Smart Info ni. Kat Smart Info ni kan. Okay, contohnya minyak masak dengan air. Siapa lagi tinggi density dia? Cuba jawab kat komen. Oil dengan water. Siapa lagi high density? Yes, good. Water. Tapi kalau dari segi fizik, kalau dari segi optical density terbalik. Kalau optical density, oil lagi tinggi. Tengok ni lah. The optical density of oil is higher than the optical density of water. So tak semestinya. So ingat untuk chapter light, awak tak boleh sebut different velocity sebab ada different density. No, tak cukup tepat. Aku cakap dia ada the light band sebab ada different velocity. Dia travel dalam kelajuan yang berbeza disebabkan bukan ketumpatan tapi dalam bahasa betulnya adalah ketumpatan optikal ataupun optical density. Itu lagi tepat. Kita tak bercakap density sebab kalau pakai density, contohnya kita nak compare air dengan minyak.
air lagi rendah, minyak lagi tinggi. Air lagi tinggi. Density dia kan, minyak lagi rendah. Tapi kalau optical density terbalik, oil lagi higher. Ada relationship ke between optical dengan density? Tak ada So ingat ni, optical density dengan density are two different things, two totally opposite things. Tapi selalunya lah, selalunya sama je. Selalunya contohnya gelas dengan oil, gelas lagi dense kan. Tapi gelas dan juga gelas dengan oil dia pun ada, gelas ada juga high optical density. Tapi saya tak boleh lah bagi umum sebab ada pengecualian dekat minyak dengan air. So untuk soalan-soalan yang melibatkan light, awak tak bercakap due to difference in density. Tak bagus, not good enough. Awak cakap difference in optical density. Spesifik sikit. Sebab antara kes ni kenapa? Sebab antara yang membuatkan kita kena pisahkan density dengan optical ni sebab ni lah. Minyak dengan air ni. Dia terbalik. Density, minyak lagi lembik. Tapi kalau optical density, water yang lagi lembik. Dia terbalik. So ingat, untuk jawab-jawab soalan pakai refraction ni, kita kena use the word optical density. Okay, alright. Ni revision je lah. Okay, ingat kan? Kalau from lower optical density, dah panjang sikit dah perkataan ni. Lower optical density kepada higher optical density, awak nampak? Dia bend towards normal kan? Dia bend towards normal. Kenapa? Sebab different velocity. Okay, soalan. Velocity laju dekat mana? Dekat air ke dekat glass? Speed of light ni laju paling lebih laju di mana? Dekat air ke dekat glass? Yes, good, dekat air. Air lebih laju compare dengan glass sebab tu dia melengkung. Kiranya speed di air is much faster than speed at glass block. So dia towards normal. Patutnya dia ke sini kan? Tapi dia menghampiri normal. Again, normal is the 90 degrees from any surface. Ni sikit ni lah. Okay, itu kalau from lower optical density to higher. Next one, from higher optical density to lower. Terbalik lah. Again, air lagi laju. Slow down, speed. The speed je from lower speed to higher speed. So dia away from normal. From higher optical density kepada lower optical density. So dia ada refraction. Tapi this time R, angle R ni lebih besar daripada angle I. R ni kita panggil refracted angle dia lain. Fizik ni dia banyak pinjam-pinjam. Contohnya kalau untuk reflection pun pakai R juga kan. Tapi untuk reflection atau pantulan kita tak panggil R tu as refracted, kita panggil R tu adalah reflected angle. Kalau reflection, R tu mewakili reflected angle. Kalau in this case, kalau refraction, R tu adalah refracted angle. Kita pinjam-pinjam sebab lah fizik terlalu banyak. So kita tak nak pinjam tak. Okay. Now saya nak kenalkan awak. Dah kenalkan awak dengan optical density. Now saya nak kenalkan awak dengan refractive index. Apa maksud tu? Ingat, awak dah belajar kan MatMod ke NMAT? Dah belajar index tak? Dekat NMAT ke MatMod? Saya ingat index dah belajar. Have you learn this topic yang index tahun pencemaran udara compare tahun 2009 dengan 2020? Dah belajar ke dekat NMAT? Ke kat MAT? I think kat MAT kan, MatMod. Geo. Betul kau ni. Geo belajar ke? Okay lah, regardless lah tu index ni, ingat index ni dia tak ada unit. Index ni hanya nisbah, dia just ratio. Okay, maksudnya okay. Refractive index N, simbol dia N, bukan number of mole N untuk refractive index. It means the degree which light bends when travelling from vacuum to medium. Okay, cerita dia. Okay, we have
formula. Kita ada 4 formula untuk cari N ni. Ni yang pertama. Okay. Sebelum tu, N ni juga mewakili optical density. Di mana semakin tinggi optical density tu, maknanya makin compact lah, makin tumpat dia punya optical property, lagi tinggi N. Dan juga N mesti, N ni mesti nilai N ni mesti lebih besar daripada 1. Sebab apa? Saya tak tahu. Awak dah belajar ke belum indeks ni? Kalau dah belajar, angkat tangan. Tak belajar, tak buat apa. Tak angkat tangan, tak belajar lagi lah tu. Dah ke belum ni? Dah. Senyap je. Sikit belajar memo ingat. Awak tak boleh equal to 100. Sebab 100 tu dia punya par. Sama ada kalau belajar memo kan, sama ada 97 atau 120 sebagainya. Sama juga dengan physics ni. Awak punya indeks, jawapan awak tak boleh kurang daripada 1. Kalau kurang daripada 1, maknanya salah tu. Tu cara lain untuk awak kira awak punya jalan kira. Kalau awak dapat N is 0.9, salah. Korang pun salah. Maknanya terbalik je tu. Sebab dia kena bigger than 1. Okay, antara faktor lain yang affect value of N ni adalah lambda, wavelength dan juga temperature. Tak penting lah. Okay, keyword dia, N ni represent optical density. Semakin tinggi nilai N ni, semakin tinggilah optical density dia. Dan formula yang pertama, N ni adalah, this is the first formula, C over V. Di mana C tu adalah speed of light in vacuum. Ini constant awak tak payah hafal, ada bagi kat formula. Ini constant. 3/10 kuasa 8. This is fixed. So N sama dengan dia ni. C ni kita panggil ataupun speed of light. Bagi dengan V. V ni adalah speed of light dekat medium yang soalan minta lah. What is the speed of light in water, in glass, in perspex sebagainya. Senang je. So, formula yang pertama awak belajar untuk N adalah C over V. Okay, tulis ni formula N sama dengan C over V. Okay, first formula. Nampak tak bukti dia? Yang tak ada unit. Sebab C, speed. Meter per second. Bagi dengan speed. Meter per second juga. So, meter per second bagi meter per second. Jelek tak dapat apa-apa lah. So, index tak boleh ada unit. Awak dah belajar dekat ModMat. Dan inilah dia punya refractive index. Tak payah hafal. Ni dia dah. Soalan akan bagi. Tak payah hafal. Tapi lama awak akan hafal lah. Saya pun dah hafal. Water is 1.33. Tengokkan betul. Air 1.33. Okay, sebab tu awak tak boleh kurang daripada 1. Sebab 1 ni kepunyaan vacuum dan air. Macam mana awak boleh index boleh kurang daripada vacuum? Mana boleh? Impossible. Vacuum tu dah tak ada apa-apa dah. Vacuum tu is a state of nothingness. Zero molecules. How can you be lower than that? Mana boleh? So kalau jawapan awak dapat kurang daripada 1, salah tu. So we have minyak zaitun, perspex, glass, diamond sebagainya. Diamond paling tinggi. 2.42. So very high. Dia punya optical density lah. Sebab dia punya refractive index and besar. So inilah dia. Okay, lepas tu, okay, kita dah settle lah formula pertama, C bagi V. Lepas tu ada pula orang ahli fizisis ni namanya Snell. Bukan Snell apa, siput tu. SNELL. Snell ni discover bila dia main-main dengan different medium of different optical density, dia main-main dengan angle I, dengan R, dia main-main dengan dia punya nilai of N, water 1.33 spek. Dia dapat buat satu hubungan dan formula, iaitu ni dia dapat ratio antara N1 sin theta 1, sin theta ni theta 1 ni. N1 adalah
refractive index medium 1. Ni. Sin theta 1 adalah sin kepada theta ni, angle ni. Sama juga dapat sama dengan value n2 sin theta 2. N2 ni adalah refractive index untuk medium yang kedua yang dalam ni. Darab dengan sin theta 2, sin angle ni. Tapi kalau kita main dengan air je, ingat refractive index untuk air ni adalah 1 kan. So n1 jadi 1. So kalau kita substitute, tukar ni n2 kepada n kan. Okay, saya dah tahu lah. Okay, asalnya formula macam ni kan. Macam ni. Okay, n2 over n1 macam h pula lah. Sama dengan sin theta 1 sin theta 2. Tapi ini air. Air konon-kononnya kan, kalau sebab semua selalu start dengan air. So nilai 1. Dan juga apa kata kita tukar n2 ni sebab dah tak ada siapa-siapa, n1 ni dah jadi 1, n2 ni kita buat jadi n je. So dapatlah formula n sama dengan sin theta 1 ni mewakili I, betul tak? Incident angle. Ni nampak. Angle sebelum. Theta 2 ni mewakili angle selepas pembiasan, refracted angle R. Dapatlah sin I bahagi sin R. Inilah formula kedua untuk cari N. So pertama, okay, tulis kat komen apa formula pertama tadi. Siapa ingat? Lupa juga memang. Ketuk kepala. What's the first formula untuk cari N? Ini yang kedua yes, good. C bagi V. Formula kedua, sin I bagi, ramai orang sebut sin tu tak? Sin. Buat malu je. Kalau awak sebut sin nanti belajar kat UK, Mak Saleh tergelak je kat awak. Sin tu dosa. The right way of saying it is sin. Bukan sin, sin. Okay, saya ada kira minit. Okay, nampak? Sebelum kita buat kira-kira sikit, cuba tengok ni. Semua contoh kat buku teks ni ada, kita masuk dengan angle, betul tak? Ada angle theta 1 yang menyebabkan dia ada towards normal ataupun away from normal. Cuba, pernah tak awak bayangkan kalau kita masuk straight je, kita masuk betul-betul dekat normal ni. Sini kita masuk sini. Pam. Agak-agak ada tak refraction berlaku? Berlaku tak pembiasan? Contohnya kalau straw tu awak letak straight je ni. Ada tak refraction? Ada. Siapa cakap ada angkat tangan? Siapa cakap tak ada, tangan jangan buat over. Ramai angkat tangan. Tak ada. Ya Allah. Ni nampak ni. Contoh depan mata tak ada. Tak ada. Bila awak masuk straight. Okey. Soalan lagi. Bila awak masuk straight macam ni. Okey. Ni normal kan. Bila awak masuk kat sini. Berapa awak punya nilai I? Berapa awak punya incident angle? Bagi tahu saya berapa nilai dia. Bila awak masuk betul-betul tegak macam ni. Berapa awak punya theta? Ini ada angle yes, 0. Okey, tak percaya, cuba kita buat kita buat kira-kira. Okey, kalau I kosong, R berapa R berapa? Okey, R berapa? Okey, katakanlah saya tibai. Katakanlah N. Okey, N sama dengan, kita ulang balik, sin I bagi sin R kan. Katakanlah saya tembaklah, katakanlah N ni kita tembak je, dapat. Okey, susun dulu. Susun. Kalau macam ni awak susun, awak pindah-pindah, awak akan dapat R sama dengan, awak dah belajar kan kalau sin belah sini,
Pindah sana jadi sin, jadi inverse kan. Sin negative 1 kan. Tak perlu belajar, tak perlu belajar kat mat. Sin R sama dengan negative 1. Sin I bagi N. Betul tak? Ni matematik je ni. Okay, cuba tekan kalkulator. Katakanlah saya tembak, kita bagi contoh nilai N tu adalah 1.3. So, masukkan balik, I dapat berapa? I is kosong. N 1.33 lah. Cuba tekan kalkulator. Dapat berapa nilai? Berapa jumlah R? Cuba tekan kalkulator. Sin kosong bagi 1.33 inverse sin. Nah, ni saya nak buktikan dari segi kira-kira. Yes, dapat kosong. So betul lah. Ini buktinya lah. So angle refractor pun kosong. Itu kalau nak buat by proof by calculation. Sebenarnya common sense lah. Kalau awak masuk straight, mana boleh berlaku pembiasan sebab awak betul-betul masuk kat normal ni. Masuk kat sini. Pom. Mana boleh bengkok. Tak ada bengkoknya sebab awak macam potong kek cantik je. Slice awak. Potong tegak je. So you cannot have a refraction. Tu ingat one more important things. Bila tak ada angle, zero refraction. Okay, alright. Sekejap. Lama. Saya tinggal lagi 1.5 minit. Okay. Sekejap. Okay, by the way, password password hari ni adalah satu hari di hari raya. Kalau buka kat Google Classroom, ada dua options kan. Awak ambil yang password satu hari di hari raya. Okay, sebentar. Okay, masih nak ambil aku. Okay, kita stop untuk part 1 je ni. Jadi saya hantar link untuk part 2 pula. Oh, excuse me. Okay, nanti anytime ni akan potong video ni. So nanti saya akan hantar link untuk part 2. Kita akan buat pakai apps.